Sahih di Berita RTM, Sahih dan Berimbang. Berita perdana edisi Ahad 23 Oktober 2022. Bersama-sama saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Kerjasama BN GRS pastikan kemenangan bersama, perkukuh solidariti. Pasukan Jihad tangani inflasi kesal tindakan peniaga simpan barang kawalan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kerjasama dibentuk antara Barisan Nasional BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS bertujuan memastikan kemenangan bersama pada pilihan raya umum PRU ke-15. Penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan apa yang penting pada PRU 15 bukan bilangan kerusi parlimen yang ditandingi. Sebaliknya, jumlah kerusi parlimen dimenangi yang hanya mampu diperoleh menerusi solidariti kukuh antara dua rakan bekerjasama dalam Kerajaan Sabah. Untuk menang pilihan raya, kita perlu bersolidariti antara kita. Solidariti di dalam UMNO. Solidariti antara kita di dalam komponen Barisan Nasional. Dan solidariti kalau di Sabah lebih istimewa. Solidariti bersama rakan parti yang menguasai kerajaan negeri pada hari ini. Kita masuk bertanding tujuan satu saja. Nawaitu kita satu saja, iaitu untuk menang di dalam setiap kerusi yang kita pertandingkan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata selain solidariti bersama parti lain, solidariti dalam BN sendiri adalah penting bagi memastikan parti itu terus utuh. Untuk kita mampu untuk membuat keputusan yang besar kepada rakyat, kita Barisan Nasional mesti menguasai sebahagian besar komponen di dalam gabungan parti yang akan kita wujudkan nanti. Dan insya-Allah kalau kita dominan, kita akan dapat meluluskan apa saja untuk kepentingan rakyat di Sabah ini. Ya, Perdana Menteri turut menyuarakan komitmen peruntukan besar RM6.3 bilion untuk Sabah yang dibentangkan dalam bajet 2023 perlu diteruskan. Pada masa sama turut melibatkan RM180 juta pembangunan pelan jalinan digital negara jendela yang pada ketika ini pada tahap 87.5% siap. Seperti di Kimanis, Perdana Menteri menjelaskan projek naik taraf Jalan Bukit Manggis dan pembinaan Masjid Kedua Pekan Bongawan bernilai RM131 juta juga bakal memberi manfaat kepada puluhan penduduk di kawasan berkenaan. Berjumlah RM4 juta. Jalan yang dipohon oleh MOH 20 km, RM127 juta. Beliau berucap dalam majlis perasmian program Gelombang Biru Barisan Nasional Zon 3 dan gimik pelancaran projek naik taraf Jalan Bukit Manggis dan projek pembinaan Masjid Kedua Pekan Bongawan di Kimanis. Pelancaran Gelombang Biru Barisan Nasional Zon 3 melibatkan Parlimen Kimanis, Sipitang, Beaufort dan Papar telah disempurnakan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemborong dan peniaga diingatkan tidak mengambil kesempatan dengan menyimpan bekalan barangan bagi tujuan meraih keuntungan ketika musim pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa kesal dengan aduan yang diterima pihaknya berhubung perkara berkenaan. Justru satu mesyuarat akan diadakan Selasa ini bagi mendengar maklum balas agensi penguatkuasa termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna.
Saya ingin membuat seruan pada semua peniaga untuk memberikan kerjasama, jangan melakukan hoarding ataupun simpanan barang-barang sebab dia mempunyai kesan yang besar. Bila bekalan kurang, rakyat tetap nak beli juga barang yang sama. Jadi dia sememanglah rakyat akan membayar dengan harga yang mahal. Tapi cara sedemikian tidak baik. Tidak baik kerana pertama dia menyusahkan orang ramai. Keduanya, mengambil untung yang berlebihan di saat orang ramai susah bukanlah satu perbuatan yang mulia. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia turut menasihati peniaga tidak menaikkan harga barang sempena musim tengkujuh. Tindakan itu tegasnya menjadi satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan kepada 212 keluarga mangsa ribut dalam kawasan Parlimen Ketereh. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022 terus dipantau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahliwal Pengguna KPDN HEP. Di Selangor, pemantauan dilakukan menerusi pemeriksaan di Pasar Awan Pelabuhan Klang selepas 4 hari pelaksanaannya. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Harga musim perayaan bersempena perayaan Deepavali dilaksanakan bermula 20 Oktober dan bakal berakhir 26 Oktober ini ada kepentingannya tersendiri. Bahawa semasa musim perayaan, para pengguna akan membeli barang-barang ini dengan kuantiti yang banyak. Dan demand adalah tertumpu dalam masa yang singkat. Jadi keadaan ini adalah satu keadaan yang sangat mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, pelaksanaan dan pemantauan tidak hanya di pasar awam sahaja tetapi turut melibatkan pasar raya dan premis jualan di Selangor. Bermula daripada pelaksanaan skim pada 20 hari bulan itu, kita telah menjalankan pemeriksaan kepada 86 buah premis. Dan daripada 86 premis ini, kita hanya dapat satu kes sahaja. Satu kes di mana peniaga gagal menggunakan tanda harga khas ataupun pink tag yang dikuatkuasakan semasa skim harga maksimum musim perayaan. Antara 8 barangan kawalan harga terlibat termasuk tomato, daging kambing biri-biri import bertulang dan kelapa biji. Bos, kasih satu. Selain kelapa parut, cili merah, bawang merah kecil dan bawang merah besar import serta kacang dal. Manakala ayam dan telur disenarai sebagai barangan harga terkawal sepanjang tahun. Kami sentiasa menyusul ataupun memantau keberadaan bekalan harga-harga seperti ayam dan telur. Jadi suka saya mengatakan bahawa as of now, kedudukan masih lagi stabil. Sekiranya berlaku, kebanyakannya adalah kerana wujud sentimen pembelian panik daripada pengguna sendiri. Sementara itu, rata-rata peniaga yang ditemui menyambut baik pelaksanaan langkah diambil KPDN HEP. Baguslah sebab ni kan ekonomi dah merosot. Masing-masing bajet, lepas tu nak jimat. Bukan semua orang mampu sekarang. Elok buat macam tu. Harga tu memang minimum tapi cuma pilihan customer tu tak banyak lah dari segi tu. Yang suka makan dia makan, yang tak ada dia nak beli lebihkan tak ada lemak lah. Itu. Tapi harga memang yang tinggi yang mampu belilah. Pencapaian penguatkuasaan kita adalah amat baik dan pematuhan peniaga adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, saya juga harapkan pada pengguna untuk terus menyalurkan kami sebarang aduan sekiranya terdapat sebarang pelanggaran sehinggalah 26 Oktober nanti. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Di seluruh negara, pemantauan terus giat dilaksana KPDN HEP sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022. Selain memastikan keperluan barangan mencukupi, operasi bertujuan memastikan peniaga mematuhi arahan penguatkuasaan. Dan berikut rangkuman pemantauan serta penguatkuasaan KPDN HEP sepanjang minggu ini.
Wisma Putra sedang menjejak rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan kerja di luar negara. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata setakat semalam 313 mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan dari Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand berjaya diselamatkan. Walaupun jumlah laporan berkaitan isu itu semakin berkurangan, namun usaha masih diteruskan bagi memastikan tidak ada lagi rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa negara terbabit. Seramai 58 masih dalam tahanan di depo di negara-negara berkaitan. Pada waktu yang sama, kita masih menjejak beberapa lagi rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang atau masih belum dapat diselamatkan. Pokok pangkalnya kita akan cuba menyelamatkan semua dan tak seorang pun akan kita biarkan tertinggal di sana. Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan membatalkan notifikasi 5 produk kosmetik kerana dikesan mengandungi racun berjadual. Memperincikan menerusi kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, produk tersebut ialah Sweet 13 Skin Care Treatment Cream, Nina Skin Care Skin Putih Moisturizer dan Skin Desert Cream. Masing-masing mengandungi merkuri, manakala Hormone Cream mengandungi miconazole dan Charisma Bird's Nest Gel. Notifikasi produk-produk kosmetik terlibat telah dibatalkan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi KKM dan tidak lagi dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Justru orang awam yang sedang menggunakan produk-produk kosmetik itu dinasihat segera menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat daripada ahli profesional kesihatan jika mengalami sebarang ketidakselesaan atau kesan adverse. Penjual dan pengedar produk kosmetik itu juga perlu menghentikan penjualan dan pengedaran dengan serta-merta kerana melanggar peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Usaha memupuk kesedaran mengenai kebaikan produk komoditi negara menerusi program Jom Kenali Agri Komoditi diteruskan ke peringkat komuniti bandar. Kesedaran berhubung kepentingan sektor itu mampu menangkis persepsi buruk negara luar selain memperkasa fungsi 6 komoditi iaitu sawit, getah, koko, lada, kenaf dan kayu kayan yang menyumbang kepada pendapatan negara. Kita percaya bahawa walaupun dia di komiti bandar, dia tak tanam sawit dan tak tanam getah, tetapi pengetahuan itu tentang kedudukan komoditi kita itu penting untuk rakyat apa lapisannya pun. Sekiranya ada apa-apa tuduhan yang diberikan mereka bertemu dengan orang ramai ke dengan warga asing ke, jadi mereka boleh memberikan penjelasan yang jelas bila mereka menghadiri program sebegini. Tambah beliau, Dasar Agri Komoditi Negara 2021-2030 menjadi garis panduan memperkasa sektor itu sebagai nadi pemulihan ekonomi negara berpandu 5 teras iaitu kemampanan, teknologi, nilai tambah, keterangkuman serta perkongsian sumber dan kekayaan. Ringgit dijangka mengekalkan tren penyusutan berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dalam jajaran 4.75. Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat dijangka melaksanakan langkah lebih agresif bagi menangani inflasi sekaligus menyokong pengukuhan dolar. Rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Innes berpendapat mudah tunai yang menyusut dengan pantas akan menjejaskan mata wang berisiko termasuk ringgit. Berikutan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang dijangka kekal dengan pendirian untuk meningkatkan kadar faedah, Bank Negara Malaysia juga diramal mengambil langkah sama bagi menyokong ringgit. Tanpa pelarasan kadar dasar semalaman OPR, ringgit akan terus menyusut berikutan kekurangan pemangkin berbanding mata wang negara maju. Ringgit diunjur kembali stabil selepas pilihan raya umum selepas dasar baharu diumumkan. Bagi sepanjang minggu lalu, mata wang tempatan diniagakan bercampur-campur berbanding kumpulan mata wang utama. Ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding dolar Amerika, Singapura dan Euro, namun tinggi berbanding mata wang utama lain.
Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Kenapa tu, Ayah? Tak ada. Kawan saya suggest ubat ni. Sah tak sah? Kan salah-salah minum kan? Janda kaya bakal. Janda kaya bakal. Ni macam ni, kalau nak cek produk sah ke tak, guna telefon je sekarang. Okey. Ayah download aplikasi Pharma Checker ni. Okey. Saya tekankan. Ayah pegang. Tekan scan. Okey, letak kat hologram produk tu. Lepas tu. Tu. Kenapa kamu ni tak keluar? Oh, maksudnya produk ni palsu lah. Tak sah. Oh, no. Pastikan ubat anda berdaftar. Scan dulu baru beli. Barulah selamat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Masih bersama berita perdana. Walaupun merupakan isu global, namun perubahan iklim mampu memberi kesan langsung kepada rakyat Malaysia. Namun, adakah impaknya benar-benar difahami masyarakat? Dan persoalan paling penting, adakah kita bersedia mendepaninya? Laporan disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak sempena sambutan Hari Tindakan Iklim Antarabangsa esok. Akan memberi kesan secara global. Maksudnya dia tidak bersifat secara setempat. Mungkin pada asalnya dia mungkin akan memberi kesan pada satu lokaliti sahaja, tapi lama-kelamaan dia akan memberi kesan kepada kawasan lain juga. Dia melibatkan isu dunia sebenarnya. Tapi sejujurnya ramai lagi yang tak sedar betapa isu ni sangat penting, sebab perubahan ni dia mengubah banyak benda. Bagi kesan kepada hutan, hidupan liar. Jadi
benda ni kita kena ambil tahu. Sebab tu sekarang kita mementingkan nak spread awareness supaya rakyat dengan masyarakat semua tahu pasal kita tak bolehlah nak sekati dia tebang pokok semua, hutan semua. Bukan saja kacau iklim in general, biodiversity kat hutan kita pun macam ter-affected lah juga. Peningkatan kes bencana alam kebelakangan ini menjadi bukti negara terkesan perubahan iklim. Bukan setakat gaya hidup, ia turut mengancam keselamatan makanan negara. Yang pertama dari segi food security, perubahan iklim akan menyebabkan perubahan kepada microclimate dan juga kepada pertumbuhan pelbagai jenis tanaman. Ya. Kalau lihat dari segi gaya hidup, kita akan berubah daripada kehidupan gaya hidup seperti yang biasa, dan perubahan iklim ni akan menyebabkan kita berasa tidak selesa, memang berasa tidak selesa dan tidak akan selamat berada di luar dengan kadar pancaran cahaya matahari yang tidak seperti biasa, yang agak tidak normal. Bagi meningkatkan kesedaran awam, agensi pelaksana perlu mempergiat usaha mempromosi inisiatif dan dasar dalam berdepan isu tersebut. Perlu lihat kepada apakah tindakan kita itu mampu mengurangkan kesan perubahan iklim ataupun tidak. Dan analisa atau kajian berkaitan itu perlulah dipertingkatkan dan dibuat supaya setiap keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan terhadap sesuatu pembangunan atau aktiviti itu mestilah berdasarkan dasar ataupun garis panduan yang ke arah mengurangkan kesan perubahan iklim. Pihak masyarakat juga perlu turut memainkan peranan masing-masing dengan membudayakan amalan kita semula dan menggunakan teknologi hijau yang sedikit sebanyak menyumbang ke arah mengurangkan impak perubahan iklim. Isu perubahan iklim kini bukan sesuatu yang boleh dipandang enteng. Perkara ini perlu diberi perhatian sewajarnya oleh semua pihak bagi menghadkan impak perubahan iklim yang memberi tekanan bukan hanya kepada persekitaran tetapi juga kepada kesejahteraan dan kemakmuran keluarga Malaysia. Muhammad Syawisa, Berita RTM. Saudara, peningkatan kemasukan pengembara Singapura sempena dipawali hingga mengakibatkan kesesakan di bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru Johor telah dijangka. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud memaklumkan persediaan telah dilakukan seperti membuka kaunter manual, autogate dan laluan motosikal M-Bike bagi melancarkan proses kemasukan. Pengembara juga diminta memberi kerjasama kepada pihak berkuasa semasa proses pemeriksaan bagi memudahkan kemasukan. Bagi mengelak timbul masalah, penyediaan dokumen perlu lengkap dan masih dalam tempoh sah laku. Selain itu, ejen pelancongan diminta mengemukakan senarai pelawat dan jumlah bas lebih awal seperti dipersetujui dalam sesi libat urus 12 Oktober lalu. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan
pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Wow, thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Seronoknya kau nak berkelah dekat sini. Tak sabarnya nak mandi. Kotor je tempat ni. Apa yang aku tahu, kau tempat kotor macam ni, baliklah macam ni. Nanti dia cengketi leptospirosis pula. Anda bijak kerana tidak berkelah di kawasan yang berpotensi untuk dijangkiti leptospirosis. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, seperti itu juga terdapat kawasan penumpuan angin yang tertumpu di rantau negara kita. Baik, penumpuan angin yang berlaku sejak 21 hari bulan Oktober yang lepas nampaknya akan berlanjutan sehingga ke penghujung Oktober 2022, dan keadaan ini berpotensi untuk pembentukan awan aktif yang membawa ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang pada waktu petang dan juga awal malam di Semenanjung, utara Sarawak, wilayah Sultan Labuan dan juga di barat Sabah. Jadi kepada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran serta ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke satelit bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Pada ketika ini jelas menunjukkan terdapat banyak kelompok awan aktif yang melitupi Semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia yang melibatkan di negeri Selangor, Kuala Lumpur, di daerah Jelebu, Seremban, Port Dickson dan juga Rembau di Negeri Sembilan serta di bahagian selatan di Negeri Perak, yang kita jangkakan hujan ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sabah pada kali ini dalam keadaan yang agak mendung, begitu juga di negeri lain di Semenanjung. Baik, tetapi di negeri Sarawak keadaan yang berbeza berlaku pada ketika yang mana hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, yang mana keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baik, pada esok pagi, pada awal pagi nanti bagi Semenanjung Malaysia, kita masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap. Hujan di satu tempat akan berlaku di sekitar pesisir pantai di bahagian pantai barat, daripada pesisir pantai negeri Perak sehingga ke di negeri Johor, dan begitu juga di pesisir pantai di negeri Pahang dan juga di bahagian timur di negeri Johor, yang mana hujan akan berlaku di pesisir pantai, insya-Allah ianya akan beransur reda dalam sehingga ke pukul 6 ataupun pukul 7 pagi esok. Dan bagi Sabah pada esok pagi, insya-Allah cuacanya baik, tiada hujan yang berlaku, tetapi di negeri Sarawak hujan boleh berlaku di sekitar pesisir pantai melibatkan pesisir pantai Miri, Bintulu dan juga di bahagian Mukah. Baik, ini sahaja ramalan yang saya dapat kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yen Inia Dipavali Nal Batukal.
dan diteruskan dengan edisi sukan bersama Syahrul Islam. Syai, teruskan dengan perkongsian. Bagnaia hampiri gelaran dunia. Peluang Zizia akhiri kemarau. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan kejuaraan motosikal dunia MotoGP. Pelumba Ducati Francisco Bagnaia membuktikan kehebatan sebenarnya apabila mempamer aksi cemerlang ketika menjuarai perlumbaan Grand Prix Malaysia 2022 di litar antarabangsa Sepang petang tadi. Kemenangan itu menjerahkan lagi peluang Bagnaia untuk merangkul kejuaraan dunia sulungnya pada musim ini. Dalam saingan kelas Premier itu, Bagnaia yang memulakan perlumbaan di petak ke-9 mula mendahului saingan dengan baki 6 pusingan terakhir. Pelumba kelahiran Itali itu melintasi garisan penamat dengan catatan 40 minit 14.332 saat. Pelumba senegara Enia Bastianini dari Gresini Racing ketinggalan 0.270 saat untuk tempat kedua, diikuti penyandang juara dunia Fabio Quartararo dari pasukan Yamaha. Juara dunia 6 kali Marc Marquez dari Repsol Honda menduduki tangga ke-7, manakala pemenang petak utama Jorge Martin dari Prima Pramac terbabas di pusingan ke-7. Bagnaia akan dinobatkan juara dunia buat kali pertama jika berjaya menamatkan saingan penutup musim GP di Valencia, Spanyol pada 16 November depan dengan sekurang-kurangnya di tempat ke-13. Ketika ini, pelumba yang dikenali dengan gelaran Peko itu mendahului kejuaraan dunia dengan 258 mata, hasil 7 kemenangan dan 10 kali menaiki podium. Pencabar terdekatnya Quartararo pula mengejar dengan 235 mata, diikuti pelumba Aprilia Alex Espargaro ketiga dengan 212 mata. Sementara itu, aksi pelumba negara yang menerima tiket wildcard pula kurang menyerlah dalam saingan Moto2 dan Moto3. Kasma Daniel Kasmayuddin yang bermula di petak ke-22 berjaya menamatkan saingan Moto2 di tempat ke-19 dengan catatan 39 minit 18.354 saat. Manakala rakan senegara Azrai Hakim Anwar pula di tempat ke-22 dengan catatan 39 minit 20.918 saat. Seorang lagi pelumba wildcard negara, Syarifuddin Azman, mempamer prestasi agak baik selepas menamatkan perlumbaan Moto3 di tempat ke-16. Pelumba yang dikenali sebagai Damo itu berjaya menepati sasaran untuk berada dalam kelompok 19 terbaik yang diletakkan pihak pengurusannya. Dalam saingan itu, dia melengkapkan 17 pusingan dengan catatan 38 minit 19.401 saat. Beralih ke perkembangan badminton. Pemain perseorangan profesional negara, Li Zijia, hanya tinggal selangkah lagi untuk merangkul gelaran terbuka Denmark 2022 apabila mara ke pentas final lewat malam ini dengan menentang Shi Yuqi dari China. Andai berjaya, pemain nombor 3 dunia itu bakal menamatkan kemarau gelaran musim ini sejak kali terakhir memenanginya pada terbuka Thailand Mei lalu. Selepas 3 lagi wakil negara terkandas di separuh akhir dalam acara bergu lelaki dan campuran semalam, harapan untuk menyaksikan anak Malaysia menjuarai terbuka Denmark kini digalas oleh Zijia. Turun selaku pilihan keempat, Zijia meneruskan rentak cemerlang ke final dengan menewaskan juara dunia tahun lalu, Loh Keon Yew dari Singapura dengan straight sets 21-18 dan 21-15 di separuh akhir. Ini kemenangan ketiga berturut-turut pemain berusia 24 tahun tersebut ke atas Keon Yew.
Hyun-ju sebelum ini melakukan kejutan di terbuka Denmark selepas menewaskan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen di suku akhir. Dalam pada itu, lawan Zijia di final nanti, Shi Yuqi dari China dipaksa bermain 3 set sebelum menyingkirkan pemain ranking ke-44 dunia dari Jepun, Kodai Naroka di separuh akhir. Berdasarkan 3 rekod pertemuan setakat ini, Zijia hanya menang sekali ke atas Yuqi ketika aksi terakhir mereka di suku akhir Masters Malaysia 2020. Pemain ranking ke-44 dunia tersebut sebelum ini digantung selama 10 bulan oleh Persatuan Badminton China Oktober tahun lalu dan terbuka Denmark merupakan kejohanan ketiga disertainya musim ini. Sementara itu, tak kala Li Zijia berjaya melangkah ke final, 3 lagi wakil negara terkandas di separuh akhir termasuk juara berguru lelaki dunia Aaron Chia Soh-Wuyik. Pasangan nombor 4 dunia itu tewas kepada lawan dari Indonesia, Marcus Gideon, Kevin Sukamuljo dalam pertarungan 3 set. Pada pertemuan itu, Aaron Wuyik yang tewas 17-21 di set pertama bangkit untuk memenangi set kedua dengan 21-13 sekaligus memaksa permainan ditentukan di set ketiga. Bagaimanapun, dalam set penentuan itu pasangan negara gagal mengekalkan ketenangan pada 5 mata terakhir sekaligus terpaksa akur dengan kekalahan 17-21. Satu lagi berguru lelaki negara Ong Yusin, Teo Yi turut akur kepada kehebatan pasangan Indonesia di separuh akhir apabila tewas itu 16-22-20 kepada pilihan kelima Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Manakala beregu campuran negara, Goh Sun Huat, Chevron Light pula ditunjukkan jalan keluar oleh gandingan China dan pilihan ketiga kejohanan, Zheng Siwei, Wang Yaqiong, 16-21, 22-24. Sun Huat, Chevron Light sebelum ini beraksi cemerlang sepanjang terbuka Denmark termasuk melakukan kejutan ke atas pilihan kedua dari Jepun, Yuta Watanabe, Arisa Higashino di suku akhir. Saudara, siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Terus ikuti berita perdana di saluran berita RTM melalui My Freeview 123 dan aplikasi RTM Click. Bersua kembali. Hoki Piala Sultan Johor SOJC 2022 selepas tumbang 5-2 kepada India pada aksi pembuka tirai semalam, skuad hoki remaja negara perlu bangkit menebusnya apabila berdepan Australia dalam aksi kedua malam ini. Ketika ini perlawanan menentang Australia baru saja bermula di Stadium Hoki Taman Daya. Jitu buat ketika ini. Oh, satu reverse. Pada aksi pembuka tirai semalam, Malaysia terpaksa akur dengan kehebatan India yang berjaya menembusi gawang negara sebanyak 5 kali. Berdasarkan jurang jaringan yang besar itu, jelas India memiliki pemain yang lebih berkualiti dan berpengalaman berbanding skuad negara. Manakala skuad negara pula perlu memperbaiki kelemahan di barisan pertahanan selain menajamkan lagi jentera serangan serta pukulan sudut penalti. Perkara ini diakui sendiri oleh Ketua Jurulatih Muhammad Amin Rahim yang menyifatkan ia satu pengajaran serta pengalaman berguna buat pemain negara yang rata-ratanya membuat penampilan sulung di pentas antarabangsa. Ada ini peluang untuk India hantaran terus. India dapat 4 menit guna dan kita dapat 4. Kita hanya skor jaring 1, kita miss trap 2. So India dapat 4, dia jaringkan 2. So maknanya 50% daripada dia. So saya rasa kita kena tengok balik apa yang dari segi pertahanan kita, especially sebab daripada perlawanan persahabatan dengan GB dan Australia kita dah melepaskan 6 gol. So kita kena tengok balik, macam saya cakap dari awal, pemain-pemain kita semua turun tanpa pengalaman, and saya rasa ini adalah salah satu proses untuk diorang, proses pembelajaran dia untuk towards Junior World Cup. Dari segi meskipun bolos 5 kali, Amin tetap memuji
memuji usaha pemainnya yang mampu meledak 2 gol ke atas India menerusi Syahmi Irfan Suhaimi dan Muhammad Amirul Hanif Mamat. Impian Kuala Lumpur, KL City FC menempa sejarah menjulang gelaran juara Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2022 musnah selepas tumpas 0-3 kepada klub Al-Sib dari Oman dalam aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Meskipun tewas, pujian harus diberikan kepada KL City sesudah pencapaian mereka muncul klub kedua dari Malaysia mara ke final selepas Johor Darul Ta'zim melakukannya pada 2015. Pada aksi di hadapan lebih 27,000 penonton itu, KL City berjaya mencemaskan Al-Sib dengan mencipta beberapa peluang namun gagal disempurnakan dengan baik oleh pemain mereka. Sebaliknya, Al-Sib terlebih dahulu di depan menerusi Ali Sulaiman Al-Busaidi atas kesilapan penjaga gol tuan rumah Kevin Ray Mendoza pada minit ke-22. KL City kemudian ketinggalan 2-0 apabila Abdul Aziz Humaid Al-Mukbaili melebarkan kelebihan pasukannya menerusi tandukan pada minit ke-37. Masuki babak kedua, The City Boys cuba meningkatkan tempo permainan serta melakukan beberapa percubaan namun gawang Al-Sib tetap kebal daripada dibolosi. Sebaliknya, skuad kendalian Boyin Kodak itu menerima padah apabila lawan mereka mendapat gol ketiga hasil sepakan padu Mohsin Al-Ghassani pada minit ke-69 sekaligus menjamin kejayaan Al-Sib menjulang trofi pertama mereka. Selain merangkul piala kedua berprestij kelab di Asia itu, Al-Sib turut membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $1.5 juta Amerika sebagai juara, manakala KL City pula menerima habuan $750,000 Amerika selaku naib juara. Sementara itu, Ketua Jurulatih KL City Boyin Kodak mengakui kesilapan pasukannya ketika bertahan serta ketumpulan penyudah di jentera serangan menjadi punca kekalahan kepada Al-Sib semalam. Malah pengendali dari Croatia itu menyifatkan kegagalan penjaga golnya Kevin Ray Mendoza ketika dibolosi gol pertama menjadi titik tolak kepada nasib malang mereka. If you remember, somewhere in 5th minute, I think we have chance that we didn't score. Their goalkeeper safe. So this is. If we score this first goal, maybe game will be different. And also in second half, the moment when maybe you can come back and score goal, their goalkeeper again, we have good chance, but goalkeeper safe. So. Meskipun kekalahan ini sukar diterima Boyan, tetap berharap para pemainnya bangkit dalam segi moral bagi menggalas misi mempertahankan gelaran Piala Malaysia yang akan bermula minggu depan. Focus only on PDRM match in 4 days, which will be actually a big problem because now I need to motivate the team. Guys are a little bit down, but need to find some magic how to motivate. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 23 Oktober 2022. Saya Syarul Islam. Berita perdana diteruskan bersama dengan Andy dan Hazel. Silakan. Jururawat maut dalam insiden tembakan di sebuah hospital di Texas, Amerika Syarikat. Juga misi mencari dan menyelamat penumpang pesawat terhempas di Costa Rica diperhebat. Paparannya dalam rangkuman berita luar negara. Seorang individu bersenjata menembak mati 2 petugas Pusat Perubatan Methodist Dallas dalam kejadian di Texas. Media tempatan melaporkan kejadian 11 pagi waktu tempatan menyebabkan 2 jururawat Wat Bersalin Hospital berkenaan maut. Suspek bagaimanapun berjaya ditahan polis selepas mengalami kecederaan akibat ditembak pihak berkuasa. Suspek dikejarkan ke sebuah hospital berdekatan untuk rawatan dan polis masih menyiasat motif kejadian.
Protes membantah penangguhan banci penduduk dan perumahan di hub ekonomi utama Santa Cruz, Bolivia menyebabkan beberapa laluan utama dan premis perniagaan ditutup. Polis melaporkan pertempuran membabitkan penyokong protes dan kumpulan membantah tunjuk perasaan itu menyebabkan seorang terbunuh. Pihak berkuasa Santa Cruz berkata, bancian tersebut penting dilaksanakan untuk pengagihan sumber ekonomi dan menentukan kerusi di Parlimen Bolivia. Santa Cruz dianggap benteng ekonomi Bolivia yang terkenal dengan pengeluaran hasil ternakan dan pertanian utama negara itu. Usaha mengesan jutawan Jerman Rainer Scholler dan ahli keluarganya selepas pesawat dinaiki terhempas di Laut Costa Rica terus diperhebat. Ia selepas pasukan pencarian menemui petanda positif apabila serpihan pesawat dan beberapa barangan ditemui kira-kira 28 km dari lapangan terbang Liman. Pesawat dinaiki Scholler, 53 tahun, yang juga pengasas rangkaian McFit Gymnasium, dilaporkan dalam perjalanan dari Mexico ke Liman, Costa Rica. Pesawat berkenaan dilaporkan terputus hubungan dengan menara kawalan di Barra de Parismina pada Jumaat malam, beberapa minit sebelum tiba di Liman. Berita baik buat kumpulan rock legenda tanah air, Search. Kumpulan itu bakal muncul dalam konsert Search Rock on 40 yang akan berlangsung di panggung Sari Istana Budaya 4 Disember ini. Kata Datuk Amy, peluang kembali ke pentas itu merupakan satu penghormatan buat mereka dan pastinya akan berikan yang terbaik buat peminat setianya. Show kita lebih interesting pasal membawa penonton mungkin yang dah pernah datang ke Rooster ataupun belum pernah datang ke Rooster tu menceritakan how we started dekat di Kuala Lumpur ni, macam mana kita daripada kelab sampai kita jadi artis rakaman. Kumpulan muzik indie Indonesia 420 kembali melerai kerinduan peminat dengan konsert 420 Heliotropism Live in Kuala Lumpur di ZKL baru-baru ini. Dengan kehadiran lebih 6,000 penonton, ia bukti kumpulan itu memberi impak cukup besar kepada peminat muzik Malaysia menerusi karya-karyanya. Persembahan bertenaga pada kedua malam penganjuran konsert 420 Heliotropism membuatkan penonton histeria daripada awal sehingga ke akhir konsert. Antara lagu yang didendangkan, Fana Merah Jambu, Zona Nyaman dan Aku Tenang. Excited. Harusnya kita main cuma satu malam, jadi 2 malam. Kami punya suguhan yang luar biasa untuk kalian yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Heliotropism. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Nggak pernah kebayang kita punya teman-teman yang bisa senang sama 420 di negara orang gitu. Ya, bersyukur aja, bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Perasaan saya first time sebab baru dapat datang and enjoy ya. Semua okey lah, sound dia semua okey. Tempat dia pun besar, berhati lah dengar. Memang puas gila, happy gila sebab first time tengok dalam live mata. Sangat amazing lah. Sangat orang kata terbayar dengan apa yang tiket dah dibeli. Sebab sebelum ni konsert yang pertama tak dapat turun. So kali ni dapat peluang nak turun depan mata sendiri. Arrangement, muzik semua puas hati. Kekecewaan Datuk Jamal Abdillah Dik kerana 2 konsertnya terpaksa ditunda kerana memberi laluan kepada PRU 15 diubati dengan sebuah konsert amal, konsert gemilang Datuk Jamal Abdillah yang akan berlangsung 9 Disember depan di Grand Banquet Hall Residency UTM Kuala Lumpur. Saya bersyukur kepada kehadrat Allah kerana saya dipilih untuk sama-sama menjayakan sebuah konsert gemilang Jamal Abdillah, dan yang paling saya hargai kerana kutipan 5% daripada kutipan ini akan disalurkan kepada pelajar B40 kan. Jadi saya bersedia untuk persembahan ini, lebih kurang konsert dalam masa 2 jam lebih bersama trio, bersama anak-anak saya lah. Ini salah satu daripada inisiatif UTM Holdings untuk kita mendapatkan penjanaan lah. So 5% tu kita akan
akan salurkan terus kepada B40 pelajar. Uniboy yang baru sahaja memenangi anugerah album terbaik di AIM 23 muncul dengan single baharu berjudul Kecewa. Kata Yoni, single tersebut terinspirasi daripada pengalaman hidup sendiri dan mereka yang terdekat termasuk peminat. Saya dapat idea pun daripada kawan saya. Kawan saya ceritakan tentang hal keluarga dia macam mana. So saya pun dengar, saya dapat inspirasi daripada macam tu. Dan perasaan-perasaan yang kita simpan ni sebab saya pun pernah lalui something yang saya sendiri lalui, dengan orang lain pun cerita kat saya, jadi terjadilah setengah jam je, sekejap je. Bercirikan konsep versatile dan elegan, ikon fashion dan sosialit terkenal Izzuddin Khaira tampil melebarkan sayap dalam industri fashion dengan melancarkan skarf buat julung kalinya. Menurut Izzuddin, setiap rekaan skarfnya mempunyai nilai tersendiri dengan menampilkan 10 rekaan eksklusif dan berani yang diinspirasikan daripada 10 lokasi percutian menarik, antaranya Istanbul, Dubai, Paris, Milan dan Kuching. So Brazil Bahia is my first inspiration actually. So the people, the colour is so macam everybody there look so happy, macam very happy. Because of the colour. So I thought I want to come out with something that makes me happy. Scarf is versatile. Anybody boleh pakai. Perempuan, lelaki, Muslim, non-Muslim, semua boleh pakai. Penantian hampir 5 tahun untuk mendapatkan hasil air tangan komposer ternama Dato' M. Nasir dalam single terbaharunya Menyantun Kasih, penyanyi Siti Nordiana telah melalui 4 kali proses rakaman demi menghasilkan yang terbaik. Daripada tahun 2017, Nana dah mula buka mulut kepada Dato' M. Nasir untuk nakkan karya daripada Dato' M. Nasir. Dan Alhamdulillah pada tahun ini terlaksana, dapat juga akhirnya, iaitu lagu Menyantun Kasih. Daripada bulan April Nana dah record, daripada bulan April sampai bulan 7 baru settle. Perkongsian single Menyantun Kasih dari Nana mengakhiri B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan, bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Menjadikan rambut dan jambang sendiri sebagai asas lukisan. Itu kreativiti seorang pemilik salon rambut yang mengambil kira pengalaman 8 tahunnya di lautan. Kita saksikan dalam segmen hashtag. Jestoni Garcia, 32 tahun, menggunakan rambut dan jambang sendiri untuk menghasilkan lakaran potret penyanyi dan pelakon terkenal dunia. Merupakan seorang bekas pelaut, beliau mengakui pengalaman 8 tahun di lautan dengan serba-serbi kekurangan menyebabkannya menjadikan rambut sebagai asas lukisan. Bagi Garcia, rambut dan jambang yang digunakan sebagai asas lukisan ini merupakan cara bagi melepas tekanan perasaannya. Ibarat asap hitam menjulang ke langit, rakaman video ribuan kelawar keluar dari sebuah gua di Mexico membuatkan netizen kagum. Kejadian berjaya dirakam salah seorang netizen yang kebetulan melalui lokasi berkenaan. Gua Cueva de los Murciélagos atau Gua Kelawar di Mexico sememangnya dikenali sebagai kawasan habitat bagi kelawar-kelawar. Video ini telah meraih 6 juta tontonan, 169,000 tanda suka. Sebuah syarikat berpangkalan di Britain, Invisibility Shield Co., mencipta perisai halibunan yang menjadikan penggunanya tidak dapat dilihat. Diilhamkan berdasarkan jubah filem Harry Potter,
Perisai ini dicipta menggunakan susunan kanta kejuruteraan ketepatan untuk memesongkan cahaya daripada subjek yang berada di belakangnya. Kanta diorientasikan secara menegak untuk membenarkan cahaya daripada subjek meresap apabila melalui perisai. Saudara, berita perdana Ahad 23 Oktober 2022 berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.